Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Alhamdulillah, air Zam-Zam kualiti tinggi. Tahu. Ya? Hanya ada di kota Mekah. Ya, Bu, ya dia tahu juga, tahu. Bertemu lagi kita di sini dalam rancangan penuh berkah. Oh, Cewa. Boleh betul. saya jawab? Boleh saya jawab? silakan Amin, jawab Amin. Bang Khir, Ya. buah tin, hai buah zaitun. Oh. Banyak nutrisi, banyak khasiat. Oh, habis dia kaitkan Jangan tak tengok, jangan tak tonton. Ya. Rancangan ilmiah penuh manfaat. Oh, Alhamdulillah. Saya pula ya. Okey, Wani tak payahlah Wani. Kita terus saja. Janganlah juga. Ayam kampung mari ditangkap. Ya. Setelah ditangkap, diikat ketat. Masya-Allah. Penerbit dah cue, penerbit dah cakap. Apa? Okey hos, boleh dah start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Malaysia? Alhamdulillah, hari ini hari ke-6. Hari 6 April 2022. Ya. Bersamaan dengan 4 Ramadan 1443 Hijrah. Betul. Maknanya kita dah 4 hari puasa dah kan? Ya, Bagi puasa Alhamdulillah. Dah 4 hari dah. 5 hari kita live dalam Borak Dulu. Baru buka hashtag. Hashtag barakahnya di sini. So far cukup pagi ya? Seingat saya cukup. Alhamdulillah. Wani pun cukup. So far so Alhamdulillah. good. Saya. Saya cabar Wani puasa cukup 30 hari. InsyaAllah, kalau tak ada yang menghalang, saya puasa. Sekiranya Takkan tidak saya ada tak yang menunda lah. Yang jangan tunda. Yang tu kita nak sembang hari ni. Kan? Tapi sebelum tu kita ada tajuk. Tajuk Ya, kita betul. best. Kita ada tetamu yang akan kita jemput. Betul. Tetapi macam mana pun tak best kalau tidak berinteraksi secara langsung bersama Ya. penonton. Dengar suara penonton. Ya. So bolehlah menghubungi kami di talian 032282 8578 dan Wani 03228285 2285 78 78 7 Lagi satu. Apa ni? 79. Okey. Lagi 78, satu punya okey. nombor telefon 0322828579. Ya betul. 2282 lah, dua-dua. Bukan Aku ke tahu. dalam ni Tak apa, kita jangan berinteraksi tentang nombor-nombor itu. Okey. Kalau tak nak call, tak apa. Boleh WhatsApp di 0114476564. Kalau tak nak WhatsApp juga, kita ada Facebook. Makcik-makcik ada Facebook tu kan. Boleh komen dekat Facebook RTM Radio Television Malaysia. Yep. Jangan tunda hasrat anda untuk menelefon kami. Kerana sekiranya anda menelefon dan anda terpilih pula sebagai Pemanggil bertuah. anda akan mendapat hadiah voucher daripada pusat pakaian hari-hari sebanyak RM250. RM250. Ya, betul. Kira settle sehelai baju raya. Betul. Yay. Setiap hari tau kita nak 2 pemenang tau. Ya betul. Dua Dan pemanggil hari bertuah. ini kita nak cari lagi 2 pemenang. Adakah anda? Kena call lah. Okey, seperti mana yang kita sebutkan tadi, Saya. topik kita hari ini adalah qada zon tunda. Zon tunda. Dan qada ni bukan hanya untuk wanita sahaja, untuk lelaki yang Yep. tak berpuasa, masa bila kena bayar fidyah. Boleh tak kita tolong qadakan puasa orang tua kita, Ya, betul. ataupun kita nak bagi adik-beradik ke. So untuk itu, kita nak bersama tetamu kita, memang hobi dia mengkelangkabutkan diri. Oh ya? Bukan. Tu topik hari tu. Ya, Itu. so hari ni dia lagi kelang kabut tapi dia Ya. penuh tenang dan insya-Allah kita persilakan yang berbahagia Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah. Dipersilakan. Doktor. Insya-Allah Ustazah, silakan Ustazah. Tak kelang kabut insya-Allah. Alhamdulillah. Hari ini semua terurus. Ya, hari terurus sebab semua nak tunda. Jangan tunda. Aduh, baguslah Ustazah. Yang penting Cepat Ustazah sedar kan Ustazah pakai baju ni hari ni? Bukan lagi baju yang itulah. Bukan baju harimau. Rekam ya. Sebab hari tu Ustazah pun tak perasan dia pakai baju harimau. Ya, tak apa. Tapi dia tak perasan kerana kesibukan dia. Ya, tu. betul. Kerana kesibukan. Berbanding dengan orang yang tak perasan, pasal dia memang tak sedar diri. Okay, Ustazah, hari ni topik sangat-sangat best. Ya. Ya, Kita Wani. cerita pasal kodok. Kan? Bila kodok ni memang selalu orang kaitkan dengan perempuan lah kan. Yang selalu memang ada kekangan Ada untuk masalah puasa dengan penuh. kodok, Ya, betul. Ya, betul.
Tapi kita tak nak kecilkan skop tu kan. Kita nak juga perbesarkan. Sebab ada yang juga lelaki orang kata tu yang bermusafir kan. Ada Yang bekerja buruh kan. Tapi kita nak faham dulu maksud qada sebab ada orang dia confuse dengan qada dan qada. Apa beza dia? Betul. Ustazah. Okey, kita cakap bahasa paling ringkas ya. bahasa paling mudah, Okey, Ustazah. Paling mudah dia qada ni membayar. Bayar. Itu dari segi bahasalah. Baik. Tapi dari segi yang kita nak bincang ni, qada tu adalah maknanya kita menggantikan ibadah yang terluput sama ada secara sengaja, tak sengaja ataupun ibadah tu tak sah, so kena qada balik. Qada balik. Tapi qada dan qada ni lain. Qada dan qada ni ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala atas satu-satu perkara. Jadi kita tak bincang qada qadar kan? Kita bincang pasal qada yang pertama tadi, qada bayar pertama, tadi. Yang bayar. Tapi kalau saya kodok tidur. Macam mana? Bukan. Tu bukan masalah. Tak masalah kodok tidur tu. Oh, itu tak masuk. Waalaikumsalam. Maknanya cuba menyampaikan punchline? Ya. Cuba nak jadi Baik. kelakar Macam Bakir. Terima kasih Wani. Wani sekarang dah semakin ni. Masya Allah, Masya Allah. Situasi macam mana Ustazah yang kita mesti qada ataupun ada tak situasi yang perlu qada dan ada situasi yang tak perlu qada? Ada tak macam tu? Kalau dia kena tengok kita nak bincang bab apa. Macam tu. Kalau kita bincang bab puasa, so bila tertinggal puasa tersebut sebab puasa tu tak sah ya, maknanya tak puasalah kerana perkara-perkara membatalkan. So memang kena ditunaikan, maknanya kena diqadakan pada masa yang ditentukanlah. Kita tengok ibadah apa kan? Ya, tengok ibadah. Kita nak tengok juga apa soalan dari penonton yang sudah pun dah ada pun. Dah ada soalan ya, Masya Allah. Sebab kita dah suruh call, dia call lah. Siapa di talian? Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya, namanya dan nak tanya soalan apa? Adam dari Perak lah, Intan Perak. Oh, Perak. Okey, apa soalannya? Dia nak tuju pada Ustazah lah untuk pencerahan ya. Silakan. Ada orang berpuasa 6. Namun dia belum qada puasanya yang tertinggal. Apakah pandangan Islam dalam isu ini? Baik, terima kasih. Pada Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, dia dah fikir puasa 6 dah. Masya Allah. Adam Kita daripada baru nak Perak. start. Baru nak start bincang kan. Dia dah masuk puasa 6. Masya Allah. Maknanya dia puasa Ramadan tak settle lagi tapi dia dah nak puasa 6. Ya, maknanya dia bukan jenis tunda-tunda ni, ni advance. Advance memang sungguh ni. Okey, ini memang dah dibincangkan oleh para ulama kan. So ada beberapa pandangan, kita ambil yang salah satunya adalah qada tu mesti didahulukan. Maksud dia kalau ada ruang yang luas, maknanya macam Ustazah pun akan pilih yang nombor 1 lah. Ada ruang yang luas, kita buat qada dulu. Kita buat dulu. Lepas tu baru kita ikuti dengan yang sunat, puasa sunat 6 Syawal. Tapi apakah tak sah kalau dia buat sekaligus saja yang qada dengan yang sunat? Pandangan ulama juga boleh diterima. Maknanya sah, diterima. Tapi yang afdalnya adalah dia buat dulu yang qada, kemudian baru dia buat Maksud sunat tadi tu Syawal. maknanya satu puasa tapi niatnya 2. Kalau yang kedua tu dua-dua ganti. sekali. Dia puasa 6, at the same time dia ganti. Dalam masa sama dia Serentak. niatkan puasa tu untuk ganti Ya, bayar. maksud dia macam ni. Dia boleh niat nawaitu sawma ghadin an qada'i fardi Ramadan lillahi ta'ala. Ma'a sittati Syawal bersama dengan puasa 6 lillahi ta'ala. Jadi maknanya kedua-duanya sekalilah. Macam tu. So yang pertama tu Jap. Saya sahaja aku berniat untuk commercial break seketika. Untuk kita jumpa sebelah susah, sini. nampaknya susah, Dalam susah. borak dulu baru buka barakahnya. Barakahnya di sini. Take a break. Untuk orang yang selalu melambatkan kodok puasa ni, kita kalau lelaki alhamdulillah senang. Biasanya kalau puasa pun 2-3 hari sebab demam. Biasanya lah untuk orang lelaki ni puasa 6 hari, puasa Syawal tu kita gunakan, kita boleh niat double untuk puasa 6 dan kodok. Kita kena sentiasa rasa yang kita sentiasa ada hutang dengan Allah. Jadi bila kita ada hutang tu kita rasa macam tak senang hati lah, tak senang hidup. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena berusaha lah untuk kodok awal-awal. Dan salah satu usaha untuk kodok awal tu mungkin kita boleh ajak rakan-rakan ataupun ajak keluarga
untuk kita berpuasa sama-sama pada hari-hari yang disunatkan puasa. Lepas kita habis puasa, kat tambah perempuan, baik kita kodok waktu kita puasa sunat Syawal lah maksudnya. Boleh kita puasa sunat 6, tambah je lagi 2 hari seterusnya tu pada puasa sunat Isnin Khamis nanti. Kodok ni kita boleh tengok pada berbagai perspektif. Ada kita boleh tengok perspektif mahasiswi, ada kita tengok pada perspektif ibu mengandung. Kalau ibu mengandung, dia ada fasa-fasa tertentu yang dia rasa penat sangat-sangat. Jadi bila dia nak ganti puasa, dia kena tengok waktu-waktu yang sesuai untuk dia menggantikan puasa. Biasanya yang wajib kodok puasa ni terdiri daripada orang yang dalam nifas, haid, musafir dengan syarat yang tertentu, wanita yang menyusukan anak, wanita yang hamil, mereka yang meninggalkan puasa wajib kodok puasa sebelum masuk bulan Ramadan yang seterusnya. Kadang-kadang kita tinggal puasa tu sebab bersalin ke dan macam-macam lagi lah sebab dia, dan kita kena ganti balik bila badan kita dah bersih. Qada puasa dilakukan oleh mereka yang meninggalkan puasa dalam beberapa keadaan, utamanya apabila mereka sakit. Dan bila waktu kita perlu qadakan puasa, dan qadakan puasa perlu dilakukan secepat yang mungkin kerana puasa tu adalah wajib. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Itu dia pandangan orang ramai. Wah, ini tertarik yang ada salah seorang dia cakap berhutang. Bayangkan kita berhutang dengan Allah. So mesti macam mesti menggelabah kan? Menggelabah ni. Kenalah. Kodok balik ni kan? Risau. Ada satu cerita tu Amin nanti lepas ni. Lepas ni Ustaz. Okey, pada anda semua boleh berhubung dengan kami manakala tu anda adalah pemanggil bertuah yang akan dapat voucher 250. 250 tu. Hubungi kami di talian 0322827879 dan juga 0322828579. Ya. Betul lah. Itulah dia sebenarnya nombor dia. So telefon, jangan tak telefon, nanti insya-Allah boleh dapat pemanggil bertuah, dan terus WhatsApp kami di 0114047654. Kalau tak nak WhatsApp, kita ada Facebook juga, di Facebook RTM Radio Television Malaysia. Okey, kita persilakan juga tetamu kita yang akan menambahkan lagi kemeriahan orang dia pernah datang ke rumah kita ni. Tahun lepas dah datang? Datang. Mana datang lagi? Kita minta lagi. Ya betul, kita persilakan Wan Sharmila. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Sehat Lala. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lala dah settle semua hutang-hutang? Ke sedang berhutang? Itulah. Sedang berhutang. Silap soalan dah. Kalau cerita pasal berhutang ni memang macam risau sangat. Tadi kat belakang pun cakap dengan Ustazah juga. Macam pasal qada ni kan macam ada masalah lah dekat saya. Macam tu. Kenapa? Ada banyak yang saya tak berapa faham, tak berapa tahu pasal qada. Tentang ilmu. Kita nak fahamkan hari ni. Jadi Ustazah tadi dah jawab belum soalan daripada pemanggil tadi? Belum kan? Belum. Jawab. Yang Dah. Ada cerita, saya nak cerita apa tadi Ustazah? Saya cuba ringkaskan ya. Sebab tadi kan Wani cakap hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat, saya pernah temankan seorang sahabat yang dia sakit lama. Pergi hospital segala macam dah cuba, tapi memang dia tak sedar hati, dia rasa panas badan dia kat belakang. So kita orang pergilah jumpa dengan seorang orang alim lah ya kat masa tu kat kawasan tu. Jadi yang saya tertarik tu bukan apa, sebab dia tanya dulu. Dia kata sebelum dia nak rawat apa semua, dia nak tanya ada tak hutang dengan manusia dan hutang dengan Allah yang belum dibayar. Wow. Jadi ustazah yang meneman tu pun kan rasa macam rasa terhutang juga, tak pasal-pasal. Lepas tu dia kata ada nazar tak dengan Allah tapi tak buat lagi, ada puasa tak qada lagi, settle dulu semua, insya-Allah datang jumpa saya. Lepas tu sahabat tu dia memang teringat, memang betul dia ada banyak nazar tapi dia tak buat. Lepas tu mungkin ada puasa dia tak qada, dia cuba settlekan. Lepas tu memang dia kata alhamdulillah. Yang rasa macam panas-panas kat dalam, yang tak boleh tidur apa semua tu, alhamdulillah. Jadi ini bukanlah hujah kan Amin, tapi ini adalah satu cerita kisah benar. Satu keberlakuan. Ya, kita keberlakuan kan yang kita boleh fikirlah. Hutang kan dengan Allah kan. Meremang dengar. Macam Lala sendiri kan, bila mula menyedari pasal pentingnya qada puasa, bayar hutang ni? Sejak bila? Jangan jawab sejak hari ni. Taklah sejak hari jujur ni. Je.
Jujur tak adalah sejak bila, sejak rasa macam dah dewasa, sejak rasa diri ni macam banyak lagi benda yang aku kena belajar. Sejak itulah baru tahu yang macam tadi pun ada tanya juga yang macam pasal qada. Sebelum ni ada baru-baru ni tau. Lala ada dengar seorang hamba Allah ni cakap, awak qada tak semesti, berhati-hati dengan qada yang awak lakukan, tak semestinya qada tu diterima. So macam Lala sebagai seorang yang sangat jahil ni kan, so macam dengar habis tu macam kadang-kadang kita punya kerja ni apa semua kan tertangguh, terhutang tu kan. So macam habis lama ni tak diterima ke? Fikir macam tu kan. So tadi tu tanya Ustazah, jadi tak ada istilah macam kalau kita solat tu kan, tak ada istilah macam tak apalah boleh qada. Macam tu tak ada istilah itu sebab benda tu wajib. Tapi faham kadang-kadang cuma situasi bekerja tu. Kadang-kadang memang ya Allah sumpah tak sempat sumpah macam tu kan. Tapi terlalu padat kan. Ya, lepas tu kita kononnya buat qada. Habis tu bila dengar pula orang tu kata tak diterima. So takut kan? Macam Wani cakap tadi dengan Allah macam Allah ya Allah dia tak punya terima ke? punya tahap kesibukan tu macam kesibukan line telefon lah. At least satu titik tadi dia dah lalu dah. Maknanya apabila dia mula sedar, dia dah mula mengambil tahu tu dah cukup baik dah. Kita nak ambil pemanggil dulu Lala. Siapa di talian sekarang? Assalamualaikum. Salam. Ya, namanya? Ali. Cik Ali. Dari mana tu? Dari Kelang. Oh, Kelang. Apa soalannya, Cik Ali? Soalannya saya nak tanya dah. Kalau tentang nak ganti atau keadaan puasa ni, kalau dulu-dulu tu kita tak puasa, tapi kita tak ingat berapa hari kita dah tak puasa, kita dah ganti ke tak ke. Jadi macam mana cara terbaik untuk kita ganti balik lah. Baik. Cik Ali bagus keprihatinan, kesungguhan tu kan. Soalnya tak ingat. Tak ingat kan. Tapi dia prihatin dengan ibadah dia. Dia fikir dia nak ganti. Betul. Berapa hari? Lama sangat. Lama sangat. Okay, Ustazah jangan jawab lagi. Sebab kita nak masuk maghrib lagi. Kan, tak buka kita. Kita ambil keberkatan nak buka puasa. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami sesungguhnya terlalu banyak dosa ya Allah. Selama ini kami selamat kerana Engkau menutup aib kami ya Allah. Oleh itu ampunilah dosa kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, Kau taburkanlah rasa cinta kepada solat ya Allah. Engkau taburkanlah rasa cinta pada Quran ya Allah. Engkau taburkanlah rasa cinta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, Engkau suburkanlah ukhuwah di kalangan kami agar kami bersatu di atas rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, semoga dengan Ramadan ini akan menjadikan kami lebih baik daripada sebelum Ramadan ini ya Allah. Allahumma laka sumna bika amana ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah. Bismillah ala rizqillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Para penonton, selamat buka puasa. Kita akan jumpa selepas ini. Teruskan menonton, borak dulu, baru buka hashtag Barakahnya di sini. Kembali lagi dalam rancangan Borak Dulu, baru buka hashtag Barakahnya di sini. Berkah betul. Nampak sangat berapa buka. Alhamdulillah kita dah berbuka, dah banyak, ada makanan kat atas ni kan. Banyak dan terima juga. kasih kepada penaja kita. Pertama sekali Pusat Pakaian Hari-Hari. Dan juga yang ni Alliance, Concord, Medias dan Berhad. Betul tak saya sebut? Yalah. Pusat pakaian bukan saja bagi pakaian, tapi juadah untuk berbuka pun dia boleh sediakan. Masya Allah. Okey, kita nak sambung. Ya, betul. Dan Wani daripada tadi lagi duduk tanya. Kita tunggu dulu. Tanyalah. Sabarlah jawab soalan tadi tu dulu. Okey. Soalan caller tadi tu. Dah berapa lama ni pun tak ingat dah berapa lama, dah berapa kali ditinggal. Pertama sekali kena pastikan yang dia ingat. Makna yang dia yakin. Itu kena selesaikan dululah. Maksudnya, okey, kita fikir-fikir kan, hitung balik. Rasanya yang 7 tahun tu saya yakinlah. Memang saya tak pernah puasa sehari pun, contoh. So, settle 7 hari, yang yakin. Ambil yang yakin. Pada jumlah yang dia yakin dulu. Ya, yang yakin. Okey, habis tu yang tak yakin macam mana? Entah-entah yang ini. Itu kita kena buat satu pertimbangan. Ya, pertimbangan dia apa? Kalau memang kita ragu,
agak-agak ya pada kadar yang mungkin macam apa ni tadi kita bincangkan Wani kan. Kalau perempuan tu tolaklah hari katalah period dia haid dia 7 atau 8 hari tolak yang itu. So baki tu kita gantilah qada. Tapi kita kena ingat dalam bab qada ni dia ada fidyah. Ya. Ada denda dia. So denda tu akan berlaku ketika mana kita tidak qada puasa tu pada tahun tersebut sehingga masuk kepada Ramadan berikutnya. Jadi itu memang kena sit down dengan seseorang yang boleh bantu kita untuk calculate ataupun hitung semula qada berapa hari, fidyah berapa hari. Bukan duduk sorang-sorang ya Amin ya. Duduk fikir-fikir menung-menung kan. Sorang-sorang kenapa? Apa benda jawapan yang dapat kan? Sebab dia nak kena kira. Kalau masa kata dah 15 tahun lepas pada dia balik kan 15 tahun, so kalau dia nak bayar fidyah tu semakin naik berganda untuk 15 tahun. So memang kena duduk dia macam orang duduk dengan pegawai zakat lah, tolong kira berapa ni saya kena bayar zakat ni. Tapi lemak. Lala setiap kali masuk Ramadan, apa Lala punya azam untuk perbaiki ibadah ke, perbaiki diri ke setiap kali Ramadan? Setiap kali nak masuk Ramadan, kalau boleh nak tambahkan lagi amalan lah. Maksudnya ibadah. Macam tu kalau mungkin sebelum ni solat tu tahap yang biasa-biasa ke, mungkin lepas ni lepas ni naklah lagi lebih lagi nak benda tu lebih seronok lah, lebih khusyuk mungkin macam tu. Ni macam contoh bersedekah mungkin sebelum ni sebanyak mana yang Lala pernah buat. So kali ni punya Ramadan kau boleh nak lagi best lagi meriah, nak buat macam Tapi tu. kan Ustazah, kalau macam ni saya sendiri nak tanya. Kan dalam Islam dia ada banyak ganjaran. Ada separuh amalan tu dia kata ibarat 1000 tahun solat. Ibarat berapa tahun. Dia boleh ambil kira tu lah pada benda yang dia tak pasti tadi tu. Katalah jumlah-jumlah dia kan. Dia kata, kalau aku buat ni, dia kira sebagai berapa 1000 bulan. Dalam tu qada kan. Puasa. Dia tu tak payah semayang lah tu. Kalau ambil macam tu maknanya memang macam-macam dah datang. Tak, bahagian yang dia tak ingat tu. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Maksud kita sebenarnya okeylah katalah memang tak ingat. So kita ambil konsep al-hasanatu yudhibna sayyiat, maknanya kita perbanyakkan amalan-amalan sunat. Mudah-mudahan yang sunat tu menampunglah kekurangan dan kelompongan pada ibadah-ibadah fardu yang kita pun dah tak tahu nak kira, nak hitung dah. Tapi saya percaya kalau kita duduk dengan seorang ustaz atau ustazah cerita kat mereka bantu untuk tolong kirakan, kita akan dapat jumlah yang lebih dekat lah untuk kita ganti, paling dekat. Poinnya yang wajib tu tetap kena ganti. Tetap kena ganti. Kita tak boleh ganti yang sunat tu untuk cover-cover je kan. Betul. Tapi kita ada soalan daripada artis. Daripada artis? Ya, jom. Bukan Wani Hasrita? Bukan saya. Jawab, push the roll button. Assalamualaikum. Hai, saya Izzat Azim. Di sini saya ada satu soalan. Betulkah untuk orang tua yang sudah uzur itu diberikan kemudahan untuk tidak berpuasa? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Yang Jesnita. Jangan. Jelas soalan dia tu. Terus Ustazah. Okey, kalau dah tua, uzur memang tak boleh puasa dan memang tak mungkinlah untuk puasa, so bayar fidyah lah. Atas setiap hari yang dia tak puasa tu. Ada juga orang tanya, fidyah ni gapo? Fidyah ni denda yang kita kena bayar 1 hari 1 cupak makanan asasi untuk kita berikan kepada fakir miskin. Beras lah selalunya. So kita, tapi kita tengoklah nilai pada ringgit Malaysia berapa. So kita kalilah. 1 hari Ya, 1 Tapi hari adakah 1 cupak. orang-orang yang uzur ni dia tergolong dalam rukhsah rukhsah puasa? Dah semudahnya, siapa yang diberikan rukhsah dalam berpuasa? Rukhsah tu pun kita kena faham. Bila kita tak puasa, diberikan rukhsah, contoh orang musafir kan, tapi dia akan ada hukum, implikasi dia sama ada qada ataupun bayar fidyah. Bukan maknanya terus lepas macam tu je. So kita kena tengoklah macam kita kata orang yang bekerja, kan bekerja yang berat, memang diberikan rukhsah. Diberikan rukhsah untuk dia tak puasa. Tapi bukan bermakna bila diberikan rukhsah tak payah qada
ataupun kena bayar fidyah tapi tak bayar fidyah. So benda tu kita kena faham. Saya nak tanya nanti pasal isu pekerja buruh. Tapi let dulu sebab kita ada soalan WhatsApp katanya. Okey. Ada. Apakah soalan WhatsAppnya? Baca ni. Jom kita tengok. Sebab saya nak baca takut tak nampak. Jauh. Saya memang suka membaca. Sila. Baik. Apakah soalannya? Okey. Assalamualaikum, saya Masri dari Brunei. Berminat menonton rancangan Borak Dulu Berbuka dan cari best. Terima kasih. Oh, dia pendapat. Okey, terima kasih. Ustazah, makin ramai anak muda tak faham konsep qada. Ada yang kata kalau dah bayar fidyah tak perlu qada puasa. Tolong jelaskan. Dia kata makin ramai anak muda tak faham. Ada kata anak masuk muda saya. tak faham logik lah. Tapi yang tak logik ni ialah yang tua tak faham. Macam mana Ustazah? Dia dah qada puasa, tak payah nak bayar fidyah. Dia dah bayar fidyah, tak payah nak puasa. Kita kena tahu siapa yang kena qada tanpa fidyah, siapa yang kena qada dan fidyah dan siapa yang fidyah saja. Tak boleh pukul rata. Tak boleh pukul rata sebab tu macam kita hari ni nak bincang yang asas-asas lah kan. So benda tu kena didalami. Ustaz ambil contoh aja. Contoh ibu mengandung, ibu menyusu. Ini nak buat macam mana ni kan? Nak baik nak qada ke, nak fidyah ke? Jadi dari segi formula yang paling senang untuk wanita-wanita di luar sana, kalau kita mengandung ataupun menyusu, yang kita tak puasa tu kerana diri kita. Kerana mudarat pada diri kita, kerana sakit kita, maka yang itu qada sahaja. Kalau ia tidak melibatkan diri kita, tapi keraguan terhadap kemudaratan kepada janin dalam kandungan kita, maka yang itu kena qada dan fidyah. Fidyah itu datang kerana orang lain. Itu sebab tu ulama pembincang. Habis tu kalau kerana dua-dua sekali, kerana mak tu dan kerana anak tu, yang itu qada sahaja. Dia ada banyak pandangan lain tapi qada sahaja sebab apa? Sebab dia melibatkan diri orang yang puasa tu. Jadi benda tu sangat luas, tak boleh pukul rata. Betul, kena belajar kan? Belajar. Pernah tak sibuk yang teramat sangat sampai tak dan nak solat ke ataupun puasa terlupa ke? Pernah tak? Sampai kena buat dua-dua lah. Alhamdulillah tak adalah. Alhamdulillah puasa tak adalah. Puasa kita ingat kan kena buat. Pernah jugalah kalau syuting apa kan macam location tu yang sangat-sangat menduga. Tapi Alhamdulillah lah berjaya. Alhamdulillah kan. Tapi kalau bab solat tu insya-Allah lah saya mencubalah untuk kan? Ya. Taklah kalau cuba tu nampak sangat macam ringan kan, macam tak nak buat gitu kan. Nak buat tu. Berjuang. Yes, betul, saya berjuang, saya buat macam tu. InsyaAllah. Perempuan artis, sebab saya juga di set. Tengok perempuan, dia make up dia satu hal. Tapi tunggu dia lama. Betul. And then dia tiba-tiba dalam masa yang terdekat dia nak solat. Orang dah kena memikirkan. Seluruh produksi dah kena memikirkan. Tapi Alhamdulillah Abang K sekarang ni kebelakangan ni saya nampak di set syuting kita ramai orang mula support dan sokong dan bantu. Jadi bila kita boleh nampak macam okey scene saya berapa kita akan pergi ke assistant director, I punya scene kat mana okey I nak solat macam tu susun. Macam tu. So Alhamdulillah sangat. Kadang-kadang kita boleh cakap dengan kawan kita yang lain yang macam sekarang dekat set dah tak risau sangat. Cuma kadang-kadang kalau outdoor scene outdoor itu yang macam kita nak solat kat mana. Ada rasa. Penerbit dah 46 kali sebut commercial break. Kita nak berehat dulu seketika. Kita nak Tak borak juga nanti ni. zon tunda kita. Teruskan menonton Borak Dulu Berbuka. Barakahnya di sini. Take a break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam Borak Dulu Baru Buka dalam segmen Satu Hari Satu Ayat. Ayat yang saya bakal kongsikan adalah satu ayat yang cukup penting yang menggambarkan pentingnya kesatuan dalam kita beragama. Apakah ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Maksudnya, berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah
Dan janganlah kamu bercerai-berai, berpecah belah. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu suatu ketika dahulu di dalam keadaan jahiliah bermusuh-musuhan. Maka Allah menyatukan hati-hati kamu. Lalu menjadilah kamu bersatu kerana nikmat Allah. Orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di jurang api neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Allah kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini pertama sekali Allah Ta'ala memerintahkan kita berpegang teguh kepada tali Allah. Al-Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan Hablullah, dia merujuk kepada akidah kita umat Islam. Kita mungkin berbeza dari segi ideologi politik. Mungkin kadang-kadang kita berbeza dari segi tafsiran fiqh. Mungkin kadang-kadang kita berbeza dari segi aliran. Kita berbeza dari segi menyokong pasukan bola sepak. Tetapi jangan kita berbeza dari segi pegangan kita dari sudut akidah. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita, suatu kita kedahulu ketika di zaman jahiliah, kita berada dalam keadaan pecah belah. Tetapi Allah Azza wa Jal dengan nikmat Allah menyatukan kita tatkala kita berada di jurang api neraka. Oleh demikian, pada penonton semua, di dalam bulan Ramadan ini, kita ambillah peluang berbuka puasa bersama-sama. Alang-alang kita dah boleh rapatkan saf untuk solat di masjid. Kita mengeratkan lagi ukhuwah kita. Jangan hanya kerana berbeza warna politik, berbeza aliran, kita saling bermusuh-musuhan. Apatah lagi kita kafir-mengkafir di antara satu sama lain. Ayuh, kita bersatu di atas nama agama. Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Sekian, satu hari satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka nur pun datang. Nampak? Terus terang tempat kita kan? Power bagi. Silakan Ustaz Amin. Terima kasih banyak di atas orang kata perkongsian yang sangat baik kan. Ya, betul. Tapi saya yakin dalam banyak-banyak apa yang Bro Amin kongsikan tadi. Ya. Saya yakin ramai senang sangat orang muda tertarik pada hal bola lah. So, hal bola tadi macam ternyata macam saya memang sokong Liverpool lah. Liverpool. Bro Amin dia dah orang tak apa cakap dah tentang pasukan ni. Sudah bergaduh pula kat sini. Manchester United ke apa? Bergaduh pula kat sini. Tapi kita bersatu di bola dulu. Ya, betul. Kerana akidah kita sama ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang Ustazah. Kita sambunglah dengan topik kita. Jangan bergaduh kat sini atas nama bola. Kami bersama insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita nak tanya tentang mungkin ada ibu bapa ataupun datuk nenek yang dah meninggal dunia. Kalau yang dah meninggal dunia dan kita tak pasti mereka dah mereka dah qada ataupun belum, dah bayar fidyah ataupun belum. Macam mana kita nak as a anak, as a cucu nak selesaikan masalah arwah? Sebenarnya kita buat benda yang pasti. Ya, tak payah nak dicongak-congak. Benda yang kita tengok. Kalau kita nampak mak ayah kita memang tak pernah sebut pun dengan kita yang mereka ni ada tertinggal puasa ke. Al-maklum memang dia rajin puasa kan. Lepas tu lagilah sunat pun dia buat apa semua. Jadi tak payah kita nak membebankan diri kita pula untuk mencari-cari benda tu. Cuma kalau memang nyata kan, contoh memang dia sakit lama dan dia tak puasa. So dalam konteks tu dia kena bayar fidyah kan, sebab keuzuran sakit yang sampai bawa meninggal tadi. So anak tu, waris tu bayarkan fidyah. Tapi kalau yang tinggal tu memang hukum dia wajib qada dan fidyah, so kena buat dua-dua, qada dan fidyah. Anak tadi kena qadakanlah puasa mak ataupun ayah tadi. Contoh Ustazah, arwah ayah meninggal. Ambillah 15 hari kan. Ya. Adik-beradik ada 8. Boleh tak kita bagi-bagi? Boleh. Aku dua untuk kau, 2 hari untuk aku. Boleh. Boleh Kan? Sebab itu warislah anak-anak lah. Tapi waris memang wajib qada juga. Kalau sekiranya memang hukum tu maknanya si mati ni memang ada maknanya tak puasa dia wajib qada, sebab ada yang dia tak wajib qada tapi wajib fidyah sahaja. So bayarkan fidyah ajalah. Dia yang wajib qada ni kalau dulu mak ayah kita memang cakap mak memang ada sebenarnya 20 hari mak tak puasa kan. 20 hari itulah tak puasa bukan sebab sakit uzur yang memang tak mampu puasa, tapi dulu-dulu punya cerita contohnya dulu kan. Biasa orang tua uzur memang tak payah qada lah puasa tu, just bayar fidyah kan. Tak boleh puasa. Kalau dia banyak duit
Dia je dia tak nak qada. Dia saja dan duit banyak. Dia tengok balik hukum tadi juga. Bukan masalah ada banyak duit. Bukan masalah banyak kena duit. ikut apa yang kita tengok ibadah apa yang ditinggalkan. Duit bukanlah segalanya. Ini kan memang suka buat kejutan. Kadang-kadang kita terkejut sangat. Abang Amin jangan gelak sangat, Abang Amin. Macam Lala sendiri kan. Okey, tadi bercakap tentang antara kerja dengan orang kata dalam nak sekarang ni rasanya macam Lala cakap tadi benda pun dah semakin baik. Keadaan dah lebih difahami. Keadaan sekeliling. Fahami. So maknanya buat masa sekarang tak ada masalah. Maknanya dari sudut make up apa semua tu tak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma yalah kita kena berkorban sikit lah. Contoh masa kadang-kadang tak sempat lunch. Sebab ni kan apa masa lunch di bulan puasa. Bulan Ramadan. Di umum. Bukan di bulan Ramadan. Saya tolong kamu lah. Umum ya. Umum. Okey. Sebab buat masa ni bulan puasa saya shoot dekat luar. So okey yang saya cerita pasal bulan tak puasa. Bulan tak puasa. Okey. Yalah kita pun cerita pasal qada solat juga tu kan. So kalau macam tu yalah ada juga itulah nak kena berkorban masa. Pernah selalu macam itulah tak sempat untuk. Dan benda tu mengaitkan juga tau. Katalah bila make up kena cuci balik. Kecuali ada ke yang make up tak payah buang? Kata teknologi sekarang ada dah. Mana boleh. Tapi saya ragu-ragu lah juga. Ustazah Wani jawab. Astagfirullah. Betul. Ragu-ragu. Saya ragu-ragu. Walaupun dia kata telus air. Ragu-ragu juga. Ya Ustazah. Ya. Betul. Ustazah macam mana Ustazah? Make up. Adakah di sana ada ruang untuk tak perlu buat make up? Just ambil wuduk atas. Dia kata mesra wuduk. Maknanya tak payah. Kita kena tengoklah. Biar make up dia ada water base kan, ada yang oil kan. Sebenarnya kalau dia yang penting kalau ia tak sampai pada kulit muka kita, so kita tidak dianggap wuduk kita sah. Siapa yang nak bertanggungjawab pada perkara ni? Kita sendiri. Ikutlah orang yang pengeluar tu kata apa pun. Tapi kita sebagai pengguna kita kena tengoklah betul sampai ke tak sampai. Kita boleh tahu air sampai ke tak. Lagi ada quick-tag. Ada tu peel off quick-tag ataupun yang memang serap air punya quick-tag. Sekarang punya advance. Okay. Tapi risau juga. Di kalangan para fuqaha ada juga bincang tentang buruh yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Maknanya orang bekerja lah. Orang bekerja yang terlalu sibuk. Okay. So, masalahnya sekarang semua orang nak guna yang tu. Kan cameraman, soundman, semualah kan FM tak FM, Ultraman, Iron Man kan. Untuk permulaan kita minta Lala terangkan apa tu rukhsah. Sama kita pun tak tahu. Rukhsah tu dulu Ustazah. Satu kelonggaran. Kemudahan. Yang Allah berikan. Yang Allah berikan ya untuk maknanya untuk memudahkan urusan. Itu rukhsah. Cuma tentang bekerja tadi, dia tahap bekerja yang memang sehingga boleh pakai rukhsah tu, dia ada beberapa syarat sebenarnya. Ulama' dia bincang. Pertama, itu memang pekerjaan yang tak boleh pindah lepas Ramadan. Sebenarnya kalau sampai kita boleh pindah dan pekerjaan tu pula mestilah pekerjaan yang memang payah sehingga payahnya tu maknanya luar daripada kebiasaan. Jadi memang dahsyat tu dia punya kepayahan tu. Ini memang kalau orang lain pun sama juga penat kalau orang lain pun serupa je. Atuk kita kat sawah padi tu elok je puasa. Contohnya kan. Kita orang muda kan sadar-sadar lagi. Lepas tu nak pakai rukhsah. Itu satu persoalan juga. Okey, maknanya pekerjaan kita buat tak boleh pindah lepas Ramadan dan tak boleh buat malam hari. Kalau boleh buat malam hari, buat malam hari. Jangan buat siang. Supaya apa? Jangan mudah-mudah tak puasa. Lepas tu yang ketiga, ini yang ingat-ingat lupalah juga kan. Yang ketiga, kena niat puasa tiap-tiap malam dan jangan terus tak puasa siang tu. Betul-betul kata aku rusak dia puasa. Sehingga datang kepayahan tu baru boleh buka. Maknanya dah tak larat baru buka. Jangan kata aku buruh kasar, aku tak payah puasa. Langsung tak niat, langsung tak puasa. Pergi sarapan pula kan. Pergi sarapan. Ada seorang orang takut nak niat Ustazah. Bagi dia bila dia dah niat, kena puasa. Kena buat. Jadi dia tak niat awal-awal dia. Lagi tu. Dia tunjuk effort sikit kot. Jadi macam itulah ada dibincangkan oleh para ulama. Sehingga kan bila dia nak buka tu pun
Kan tadi kita kata dia kena niat malam tu, lepas tu bila datang kepayahan baru dia buka. Bila dia nak buka tu, dia kena berbuka tu pula dengan niat buka kerana rukhsah tadi. Itu antara yang dibincangkan. Supaya apa? Supaya tidak ringan-ringan dan mudah-mudah untuk orang menetapkan diri dia, aku tak payah puasa. Bahasa mudahnya, bila benda wajib, jangan kita ambil mudah. Okey, kita nak ambil mudah soal mengumumkan pemenang. Pemenang tengok saya. Tak boleh ambil mudah. Yang ni, betul. So, pemenangnya, Wani, sedang menunggu queue nampaknya. Okey. Pemenang untuk voucher. Bernilai? RM250 jatuh kepada Adam daripada Perak. Perak. Betul. Yang pertama betul. Okey, yang kedua jatuh kepada Rohayati Abdul Hamid. Yes. Maknanya dengar saja. Dengar. Tak payah tengok walaupun dia mana sayup. Saya tengok lip sync tu. Tahniah kepada pemenang. Ini hadiah menanti anda. Check it out. Push the roll button. Borak dulu baru buka. Para penanya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia tajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Tu dia. Tahniahlah pada yang menang. Hari-hari dia bagi tu voucher tu. Kalau tak ambil rugi ya. Okey, kita hari ni, kalau hari ni tajuk dia Qada Zon Tunda, esok tajuknya apa? Dan siapa tetamunya? Baik. Apakah? Jom kita saksikan. Ayuh. Tajuk untuk esok hari. Sahrianto. Dan ada kawan saya Sisi Iman. Dengan tajuk Dan Upload. Terawih ni. Dan terawih. Dan upload. Dan terawih. Segala benda dia nak buat story. Dan masak. Dan sahur. Dan baca Quran. Dan sedekah. Maknanya apa yang dia buat, dia cuba update di sosial media. Update. Followers perlu tahu. Apa ceritanya anda kena tonton esok. Apa pun, terima kasih pada Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Sudi sama kami hari ini. Terima kasih. Kita nak bagi